Tengah Hari bernama Radio. Baik, Santai Tengah Hari bernama Radio 3.15 minit petang untuk waktu ini bersama saya Arif Muhammad dan juga Natasha Aimi. Natasha ajak saya untuk kembali dan dah ada 12 resolusi yang telah pun dicapai, Arif. wow, banyak ni. Ya, jadi kita nak tahulah pengisiannya ya secara lebih lanjut. Jadi bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Ya, tak lain tak bukan pastinya Tuan Haji Amir Ali Vali Muhammad selaku Ketua Pegawai Eksekutif juga merangkap Ketua Pengarah Yapim. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah baik saja. Ya. Saya beberapa hari lepas kita baru tahu keputusan Majlis Tilawah Al-Quran. Betul. Tuan Haji jawab salan macam taranum dah. Allahu akbar. Untuk apa tilawah Quran MTQHA 64. Ya. InsyaAllah saya pun berada di sana. Dan Yapim juga berperanan memberi kita menyumbang hadiah untuk juara-juara. Empat juara tu hadiah. Alhamdulillah. Berbentuk emas. Oh, betul ada plak, ada emas tu kan? Ya, dia apa ni ada emas bernilai RM12,000 setiap seorang. Wow, Jadi dua ke Malaysia, dua ke Niger. baik. Kan? Ada lebih ke emas tu? Tapi nak bagi tahunya hebatnya peserta-peserta dari Malaysia ya. Ya. Di atas kemenangan tersebut. Jadi kita pun nak ambil Tahniah. apa ni peluang ini untuk ucapkan tahniah kepada peserta-peserta yang menang. Baik, namun apa pun ya tentang resolusi Forum Serantau Yapin 2024 ataupun FSY 2024 ini, sebanyak 12 resolusi berjaya dicapai hasil 2 hari ya penganjuran Forum Serantau Yapin 2024 yang diadakan di Hotel Putrajaya Marriott Putrajaya ini pada 1 dan 2 Oktober 2024 yang lalu. Jadi kita nak tahulah kan mungkin mungkin ke-12-12-nya ya resolusi yang telah pun dicapai. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan? Ya, terima kasih Puan Natasha. Alhamdulillah kita telah melaksanakan buat pertama kalinya Forum Serantau Yapim. Jadi kita bukan hanya melaksanakan atau menganjur forum Malaysia, tapi serantau. Apa maksud serantau? Antarabangsa. Serantau bukan antarabangsa, dia regional. Regional. Belum lagi antarabangsa. InsyaAllah nanti sehari nanti mungkinlah. Soon. Amin. Doa. Jadi apa yang kita laksanakan ialah forum serantau dan kita mempunyai peserta dan juga pembicara ahli panel bukan saja dari Malaysia tetapi juga dari Cambodia. Menteri Kanan Cambodia datang dan berbicara. Juga dari Indonesia kita ada Profesor Khairul Tanjung Siti Khairul Tanjung, seorang usahawan di Indonesia, dan juga 9 orang lagi bersama-sama beliau datang ke sini. Kita juga ada dari Singapura, kita juga ada dari Brunei, dari Thailand. Jadi jadi Malaysia, Kemboja, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand. Jadi itu yang kita katakan serantau dan Nusantara, negara Nusantara. Dan jadi kalau kita nak lihat resolusi, kerana kita dalam 2 hari tu banyak program yang kita laksanakan. Bukan saja sidang pleno tetapi kita ada juga selari. Maknanya kita bahagikan 3 sesi. Jadi banyaklah sebenarnya yang kita dapat laksanakan. Itu yang 12 resolusi tu. Betul lah juga. Jadi kita lihat apa resolusi dia. Antaranya lah, kalau kita nak letak semua pun saya rasa mungkin tak cukup masa. Kalau cukup masa kita letak semua. Yang pertama, usaha menggubal dasar-dasar ekonomi dan keuangan yang berteraskan pembangunan ekonomi Islam yang inklusif dan mampan dipertingkatkan oleh kerajaan bagi tujuan membolehkan dan memudahkan pengamal industri terus melaksanakan inisiatif atau program baru yang efektif lagi efisien, yang benar-benar dapat menepati tujuan serta mencapai matlamat dan impak pada tahap optimum. Kita tak katalah maksimum kan, kita tak faham isu-isu faktor-faktor luaran, cabaran dan sebagainya, yang kita nak optimum. Jadi ini yang pertama tentang dasar. Pertama sekali dasar lah, maknanya bukan dasar sekarang tak elok, tapi kita nak tambah baik supaya dasar itu memberi satu ruang kepada pengamal industri dapat melaksanakan apa yang kita rasa perkara-perkara baru yang perlu ditonjolkan, yang perlu dilaksanakan supaya dapat memartabatkan lagi perkembangan ekonomi Islam untuk ummah. Itu yang pertama.
Jadi nak teruskan ke? Oh, serius. Kita tunggu-tunggu dah tu. Betul lah tu 12 ni. Dia kalau separuh 6 ni. Jadi yang kedua, kita faham dari segi stakeholder kan. Ya. Bukan saja kerajaan. Jadi bukan kerja. Jadi pihak-pihak lain juga. Jadi itu yang resolusi yang kedua ni kita nak memperkasa gandingan. Itu yang penting tu. Gandingan dan komunikasi. Antara sektor kerajaan, swasta, agamawan, masyarakat sivil agar membina sinergi yang diperlukan bagi merancakkan lagi pembangunan ekonomi Islam dan kesejahteraan rakyat. Jadi maknanya kita bukan saja bercakap tentang gandingan, tetapi komunikasi itu penting. Ya, betul. Kita bukan saja bercakap tentang kerajaan, tetapi kita juga bercakap tentang swasta, kita bercakap tentang agamawan. Ya. Bila kita kata agamawan, bukan sahaja yang dari segi fiqh, tapi juga dari segi praktiknya ekonomi Islam itu, keuangan Islam. Dan kita juga bercakap tentang masyarakat sivil. Jadi 4 sektor ni perlu bergabung. Ya. And then, dan pembangunan ekonomi Islam ni ialah untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi ini yang penting lah. Itu yang kedua. Dan ketiga pula bertepatan dengan konsep serantau dalam forum serantau Yapim FSY 2024 ni. Ya. Kita resolusi yang ketiga pula kita bercakap tentang kerjasama strategik. Kita nakkan pembinaan atau membina kerjasama strategik serantau dalam kalangan pelbagai agensi yang berkaitan. Jadi maknanya Malaysia, apakah agensi di Malaysia? Bagi kami Yapim salah satu agensi lah. Yeah. Kan? Dan kalau di Singapura apa agensinya? Kalau di Cambodia apa agensinya? Di Indonesia apa agensinya? Begitulah negara-negara lain kan? Yeah. Jadi kita perlu membina kerjasama strategik yang berkaitan bagi meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Dan kita perlu saling melengkapi antara negara-negara yang terlibat lah. Jadi maknanya kemungkinan kita mempunyai ekstranya di sini, lebihnya sana. Lebihnya yang Indonesia pula ada lebihnya ke sini, yang sana kan. Thailand ada yang lebihnya ke sini. Jadi kita sama-sama capitalize on the strength lah. Kekuatan-kekuatan masing-masing. Jadi bila kita capitalize kekuatan masing-masing negara itu, jadi serantau Nusantara ni insya-Allah akan menjadi lebih prominent dalam pembangunan ekonomi saling Islam. Melengkapi. Ya. Jadi kenapa? Kerana bagi kami, in fact dalam ucap tama Profesor Khairul Tanjung juga beliau mengatakan bahawa yang paling penting dalam perniagaan, dalam usaha apa-apa usaha ialah jaringan, networking. Kerana itu adalah capital yang terpenting. Baik. Jaringan. Kita ada duit banyak mana pun kalau tak ada jaringan memang tak boleh buat apa-apa, tak ke mana. Yes, betul pun. Jadi kerana jaringan ni penting, kerana jaringan merupakan antara aset terpenting bagi mencetus pelbagai usaha dalam membantu meningkatkan ekosistem. Jadi kita bercakap tentang ekosistem kerana banyak sebenarnya perniagaan yang gagal kerana ekosistemnya. Jadi bila peniaga masuk, masyarakat dan juga kerajaan perlu memastikan bahawa ekosistem tu ada. Rantaian dia panggil kan? Bukan rangkaian, rantaian. Itu yang penting. Dan kita tidak bercakap tentang negara rantaian, tapi rantaian dalam serantau ASEAN. Rantau Nusantara. Dan yang keempat, kita mengatakan tentang semua pihak sama ada kerajaan, swasta maupun masyarakat sivil meneruskan usaha memerangi kemiskinan dan kesenjangan melalui kerjasama jalinan strategik demi mencapai kesaksamaan dan kemakmuran masyarakat. Bila kita cakap tentang kemiskinan, Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sentiasa mengingatkan kita supaya salah satu daripada agendanya ialah mengeluarkan mereka yang dalam kemiskinan tegar, kan? Dan kami pula kalau kita lihat tentang masyarakat manusiawi dan sebagainya, kita selalu mengatakan bahawa kita perlu mengurangkan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, antara miskin, antara bandar dan luar bandar kan. Jadi itu juga kita perlu lihat bagaimana cara-caranya. So yang ini sekarang ni very high level lah. Kan, nanti kemudiannya insya-Allah kita akan go in detail bagaimana cara-caranya. Saya rasa cukup 4 ni kot sebelum kita berbincang perkara-perkara lain ataupun bagaimana. Dan satu lagi saya rasa yang penting juga ialah tentang meningkatkan keupayaan ekonomi digital. Jadi kita tak dalam pembangunan ekonomi Islam ni kita tidak boleh ketinggalan dalam pembangunan ekonomi digital.
digital. Nanti sekarang kita duk seronok yang cara biasa kan, dan tiba-tiba yang lain dah dengan AI-nya, dengan macam-macam ekonomi digital, kita ketinggalan kan. Jadi dalam memperkreat ekonomi Islam ni kena ada keupayaan ekonomi digital yang dipertingkatkan. Jadi dan itu juga boleh memastikan muamalat yang lebih cekap. Betul. Kita boleh kolaborasi yang lebih efisien, dan juga kita boleh meningkatkan modal insan. Kita perlu meningkatkan modal insan yang boleh menguasai AI, dipanggil apa, kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan juga digitalisasi. Inilah antara saya rasa saya dah letakkan 5 lah daripada 12. Dia 5 yang terutama. Baru 5 tu, tapi kita dengar ni semua penting, yang mana ini dibincangkan bukan saja Malaysia tetapi di peringkat rantau Asia ataupun Nusantara ini. Betul. Yang mana menjumlahkan 12 resolusi kesemuanya. Dan banyak kata kunci tadi yang Tuan Haji kongsikan, gandingan, jaringan, rantaian. Rantaian betul-betul kan, membasmi kemiskinan tegar tadi. Dan satu lagi kalau boleh saya tambah, silakan. ialah kita dah ada semua tu, tapi yang satu lagi yang penting ialah tadbir urus. Governance. Jadi kita perlu juga meningkatkan tadbir urus yang cekap, yang telus, dan yang ini dipanggil sebagai sektor ketiga lah. Ijtimai, kemasyarakatan. Jadi kami faham antara yang kita jemput juga ialah pegawai kanan dari bahagian hal ehwal undang-undang Bahyu, yang mana macam Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia juga kami sebenarnya berdaftar dengan Bahyu. Bahyu ni berupa regulator lah. Jadi kami faham mereka juga dalam proses untuk meminda akta akta-akta yang berkaitan. Jadi diharapkan pindahan-pindahan ini akan meningkatkan lagi tadbir urus yang cekap dan telus dalam sektor inilah. Jadi dan juga kita perlu melihat juga tentang model ESG, environment, social, governance kan. Jadi social macam social. Apakah pendapat kita dari segi kita employ budak-budak. Pemerdagangan. Kan kita budak-budak kerja tapi tak bagi gaji ke dan sebagainya, padahal waktu itu ialah untuk mereka belajar. Kan, jadi begitu. dan bagaimana pula kalau kita kata you kerja di sini tetapi saya bagi you gaji separuh atau suku daripada yang biasa, ataupun tak bayar gaji, kita just bagi makan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni juga perlu ini kita lihat dari ESG lah. Kan, itu social, environment, dari segi environment, apa yang kita lakukan, adakah yang mencemar environment dan sebagainya, dan governance lah sebagaimana yang kita katakan tadi. Jadi kenapa perlu perkara ni? Kerana kita nakkan rakyat atau orang ramai yang menyumbang terus mempunyai keyakinan yang tinggi kepada institusi-institusi yang sedemikian. Okey. Saya cukup sekadar tu. Saya kira ke-12 resolusi ni Tuan Haji mencakupi segenap aspek dari segi sosial, ekonomi, teknologi dan sebagainya. Dan seperti yang Tuan Haji kongsikan tadi, ekonomi hijau kita tak tinggal. Sebarang perkembangan dan sebagainya, kita ke arah keselamatan alam sekitar kita. Baik, itu yang terpenting juga. Baik, daripada 12 resolusi ni, bagaimana Tuan Haji tengok bagaimana resolusi ini dapat direalisasikan? Kita tak nak kita ada resolusi saja, tapi kita tak jalan, kita tak realisasikan. Jadi bagaimana ke arah itu pula? Ini yang dia kata yang paling susah ialah lepas kenduri tu nak basuh pinggan mangkuk. Betul. Nak melaksanakan nak sediakan lauk-lauk tu ramai tolong. Betul, tak ada masalah. Bila nak basuh pinggan mangkuk ramai dah tak ada, dah balik jadi dan cabarannya ialah kita rancangan kita ialah mengadakan program ni 2 tahun sekali. Jadi maknanya hari tu kita kata see you in 2026. Betul. Jadi bila 2026 soalan yang sama akan ditanya. Setuju juga apa yang telah dilaksanakan. Jadi saya melihat kita boleh bahagikan kepada 3 lah. Yang pertama ialah melalui YAPIM sendiri. Kan, YAPIM. Apa yang YAPIM boleh laksanakan secara bersendirian daripada resolusi-resolusi tersebut. Mungkin ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang mana boleh tu kita boleh buat lah secara strategiknya, supaya kita merancang dari sekarang. InsyaAllah 2 tahun lagi bila FSY 2026 diadakan, kita boleh present. Ini yang telah kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui rakan-rakan strategik.
kan, yang kami yang sama-sama yayasan, kami yang sama-sama walaupun mereka bukan dalam yayasan, sebagai yayasan, tapi mereka mempunyai CSR katakan, program-program CSR. Jadi YAPIM boleh melaksanakan diskusi meja bulat, RTD, round table discussion terhadap sesuatu topik-topik yang ada tu, dan kita boleh kembangkan lagi, kerana yang saya cakap tadi, resolusi ni high level. Kita kena go in depth, bagaimana caranya untuk kita laksanakan, dan kemudian kita bolehlah melaksanakan atau kita boleh mencadangkan kepada pihak yang berkuasa ataupun yang boleh melaksanakan lah. Yang ketiga ialah melalui pemangkaran taruh kita, iaitu Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri sebagai Menteri yang bertanggungjawab, dan juga of course yang atas sekali lah Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai pengasas YAPIM. Jadi kita juga boleh berkomunikasi dengan mereka. Jadi itu saya rasa bagaimana resolusi ini dapat dilaksanakan. Jadi kita melihat 3 channel yang ada lah, insyaAllah. Okey. Dan bukan mudah, tapi saya rasa bila tak mudah tu yang sonok. It's a challenge. Sama-sama saut cabaran. Itu yang paling penting sekali kan. Sebab kalau kita tengok susunan daripada 12 resolusi ini dah cantik dah. Satu persatu cukup terang untuk diaplikasikan ataupun dilaksanakan. Namun macam biasa, setiap apa yang kita rancangkan itu, Tuan Haji, pastinya akan disertai dengan cabaran. Dia macam datang together gitu. Jadi apa mungkin cabaran yang mungkin dah dirasakan bakal timbul, ataupun apa persediaan lah untuk YAPIM sendiri dalam mencapai resolusi ini? Cabaran yang nombor 1 ialah bila nak mula. Cabaran yang kedua ialah perbezaan pendapat. Kan, tapi apa salahnya ada perbezaan pendapat? Setuju. Kerana bila ada perbezaan pendapat, bermakna kita mempunyai banyak lagi alternatif yang kita boleh laksanakan. Kan, mungkin saya kata A, puan kata B, tuan kata C. Padahal A, B, C semuanya boleh dilakukan. Jangan pula saya kata kerana saya A, saya nak cantas B dan C. Tak boleh. Kan, jadi kita InsyaAllah dengan perbezaan pendapat ni kita akan mempunyai lebih banyak option yang ada. Jadi apa yang kita lihat ialah kita perlu merancang dengan baik. Kita perlu juga mempunyai sikap keterbukaan kepada idea-idea baru untuk perkara baru yang hendak diketengahkan, dan juga idea-idea baru yang untuk memantapkan lagi apa yang ada pada waktu sekarang dalam ekonomi Islam, dan juga perkara-perkara berkaitan dengan CSR. Dan yang penting biasanya dalam strategic management ni kita kata low hanging fruits lah, kan. Kita kena lihat yang mana paling mudah, yang mana paling murah. Itulah mula-mula kita nak laksanakan supaya ada kesannya. Kerana ada juga yang memang hebat tetapi mahal dan sukar. Yang itu kita bincang, tetapi kemungkinan lagi 2 tahun 3 tahun baru boleh kita laksanakan. Dalam masa 6 bulan 12 bulan kita cari low hanging fruits dulu. Okey, itu dia dari segi cabaran. Mungkin cabaran yang kita dah kenal pasti, atau mungkin cabaran juga yang kita nampak jauh tapi akan kita sampai kepada cabaran itu. Betul. Okey, baik. Kalau kita lihat kepada kerjasama ini, seperti yang Tuan Haji kongsikan, kita memang jalinkan perbincangan resolusi ini dengan negara-negara luar juga, yang mana terlibat dalam rantau Nusantara kita gelarkan. Jadi adakah perbezaan mungkin taraf ataupun level ekonomi dengan negara-negara luar juga menjadi sedikit penghalang kepada resolusi ini? Saya rasa macam saya kata tadi kan, kita melihat kepada advantage ataupun kita lihat kebaikan orang lain, the strength of other people, dan kita emulate. Jadi bagi saya memang kita lihat negara-negara ni tidak sama. Kan? Tidak sama. Tapi kita boleh melihat juga apa yang baiknya Indonesia berbanding Malaysia. Yang itu kita ambil dari Indonesia. Indonesia pula melihat apa yang lebih baik di Malaysia untuk mereka mengadaptasi. Begitu juga negara lain kan. Kita lihat macam Cambodia. Tak ramailah dia punya ada Muslim deh. Tetapi Islam kita melihat kalau ni Islam is for everyone kan. Jadi maknanya adakah bila kita kata tentang produk ekonomi Islam tu hanya untuk orang Islam? Kan. Tapi kalau orang Islam pun tak guna produk ekonomi Islam, itu bahayalah kan. Jadi yang pertama kita perlu melihat pada penggunaannya oleh orang Islam, dan kemudian penggunaannya kepada ummah keseluruhannya. Jadi bagi saya walaupun memang ada mungkin perkara-perkara yang orang tanya macam mana gitu kan. Tapi bagi saya kalau kita lihat daripada perspektif bahawa saya tidak tahu semua, saya tidak pandai semua, saya tidak excellent semua,
dan mengatakan bahawa orang lain juga mungkin excellent, orang lain juga ada kelebihannya. Dan bila kita ada attitude begitu, bermakna kita juga akan mengambil kebaikan orang lain untuk absorb pada kita supaya kita menjadi excellent. Kita mesti untuk belajar yes, kita belajar. Best lah Tuan Haji ni. Konsep pembelajaran tu. Formula dia tu, formula asas dia tu. Ya, kalau Indonesia sahaja hebat, talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tapi itu bukan hadis Itu bukan hadis. Itu pepatah bahasa Arab. Itu kena cakap betul-betul tu. Nanti orang kata Amir ni seleweng ni kata. Pepatah bahasa Arab. Talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Okey, dua orang ustaz dekat depan saya. Tak ada. Baru nak start. Ustaz baru nak start. Masya-Allah. Okey, baik, jadi kita dah tahu tadi 12 resolusi, lepas tu bagaimana ianya dilaksanakan, kemudian cabaran-cabaran yang mungkin timbul sepanjang resolusi ini nak dilaksanakan. Namun pastinya setelah adanya resolusi ini, pastinya ada harapan yang sangat tinggi terhadap resolusi yang telah pun dicapai. Jadi apa antara mungkin harapan Yapin sendiri, Tuan Haji? Harapan Yapim ialah satu, of course, kita meningkatkan identiti Yapim, insyaAllah. Itu perlulah. Dan Yapim mahu bersama-sama sebagai sebuah rakan strategik kepada kerajaan dalam pembangunan ekonomi Islam. Jadi itu amat penting bagi kami. Jadi kami nak bersama-sama. Kami bukan nak jadi just orang yang melihat saja kan. Jadi kami nakkan jadi kami sebagai salah satu daripada agensi yang berperanan penting dalam pembangunan ekonomi Islam, bukan saja di Malaysia tetapi juga di rantau ini. Itu yang pertama. Dan kami berada dalam kita panggil subsektor infak dalam sektor ketiga, keuangan Islam. Jadi kita nakkan sangat pembangunan ekonomi Islam, pembangunan ekonomi ummah daripada pelbagai aspek. Dan bagi kami teras yang kami lihat ialah teras kami lah Yapim sekarang ni ialah satu pembangunan ekonomi Islam, satu pembangunan pendidikan, yang ketiga ialah pembangunan sosial. Dalam pembangunan sosial ni kita ada pembangunan masyarakat dan juga pembangunan entrepreneur, usahawan. Jadi semua perkara ni insya-Allah kami hendak memperkasa lebih lagi supaya dapat membantu dalam mereka yang memerlukan dan juga dapat mencapai bersama-samalah kita membantu kerajaan setakat mana kemampuan Yapim mencapai hasrat melihat tiada lagi kemiskinan tegar di Malaysia. Baik, cakap soal harapan ataupun mungkin impian juga di pihak Yapim dan juga seluruhlah berkenaan dengan forum ini, Tuan Haji. Pastinya satu analisis ataupun mungkin satu kajian yang cukup mendalam untuk kita kenal pasti bagaimana kadar kemiskinan negara kita, negara luar dan sebagainya. Adakah gerak kerja juga dijalankan di peringkat kerajaan negeri, Tuan Haji? Kami juga ada di negeri-negeri, tetapi untuk buat kali ini kita belum lagi mulakan apa-apa. InsyaAllah kita akan dapatkan engagement daripada pihak-pihak yang berkaitan. Kita ada 13 pejabat negeri sebenarnya. Jadi kita juga akan mengambil iktibar dan juga dari segi itu berkomunikasi dengan mereka. Juga saya rasa apa yang penting ialah kita perlu bersama-sama dengan selain daripada Jabatan Perdana Menteri Hari Agama, juga dengan Kementerian Ekonomi, juga dengan DOSEM dan sebagainya, supaya dengan Bahyu, jadi dan banyak lagi lah, dan supaya dapatlah kita mencapai harapan Yapim dari segi penganjuran FSY 2024 ni. Okey. Baik, okey, cukup menarik sebenarnya. Kalau kita lihat memang banyaklah antara bidang-bidang yang telah pun dikupas kan, seperti yang Tuan Haji kongsikan tadi, kemiskinan tegar kan, kewangan Islam, teknologi kewangan dan sebagainya, ekonomi digital dan pelbagai lagi, pelancongan Islam ada juga. Kalau kita lihat di sini kan. Tapi kan Tuan Haji nak tahu jugalah dalam banyak-banyak bidang ni kan, ada tak macam kecenderungan kepada satu bidang ataupun sebenarnya sama rata minat secara keseluruhannya itu?
kemungkinan memang ada minat pada satu atau dua kerana itu dah kebiasaan. Betul. Jadi kemungkinan saya kerana saya berasal dengan pengalaman sekian-sekian, maknanya saya lebih cenderung ke situ. Baik. Tetapi bila kita berkata tentang ekonomi, ia adalah menyeluruh. Betul. Jadi bermakna saya, walaupun saya datang dari katakan sektor A, saya tidak boleh kata sektor B, C, D tu Tak penting. Tak penting kan. Jadi apa yang perlu ialah kita melihat ekonomi secara holistik dan saya kerana saya dari A, saya boleh contribute untuk A. Betul. Tapi orang lain pula dari B, dia Pergi contribute ke kepada A. B. Dan kemudian kita melihat juga bagaimana B dengan A boleh disilang. Betul. Kan? Itu Jadi- tadi gandingan awal tadi. Jadi itu juga amat penting lah. Betul. Dan kita melihat juga bila kata digital, jadi maknanya orang yang ada pengalaman dengan digital, mereka akan sebenarnya relevan untuk semua. Ya. Setuju. Tata kelola juga relevan untuk semua. Governance. Kan? Governance. Okey. Jadi itu yang penting lah. Baiknya, pastinya C dan juga D pun ada idea-idea tertentu juga. Ya. Dan kita tak jangan tinggal. menidakkan. Betul. Jangan tak tahu dia sampai Z sebenarnya. Nasib baik tak ada lepas Z. Mungkin ada. Ulang balik. Z. AA pula. A, B, A, C. Z kuasa 2 Tuan Haji. Okey, untuk yang terakhirnya mungkinlah Tuan Haji boleh buat satu rumusan khusus ataupun rumusan akhir lah berkaitan dengan penganjuran FSY 2024 ni. Kami amat berpuas hati dengan penganjuran kali pertama. Yang mendapat satu liputan yang baik. Yang kedua peserta pun ramai. Ada dalam 500 peserta, ramai. plus minus lah. Dan tak termasuk juga 60 pembentang, 60 ahli dan juga ahli panel dan sebagainya. Dan liputan yang baik tu kami ucapkan terima kasih lah kepada semua yang membantu dan tidak lupa kepada rakan media kami lah. Bernama TV Hijrah Hakim.FM dan juga kepada penaja kami Tenaga Nasional Berhad dan juga rakan-rakan strategik kami Pemodalan Nasional boleh ni? Sila. Rakan-rakan strategik kami Pemodalan Nasional Berhad, PNB, SME Bank, Bank Simpanan Nasional dan MRT Corp yang telah alhamdulillah lah. Dan saya berharap FSY 2026 ni akan panjang lagi lah nama-nama yang akan ada kan. Betul. Jadi dan of course apa yang kita harapkan ialah bila kita sampai ke FSY 2026, maka apa yang telah kita bincangkan tadi itu akan dapat dibentangkan di FSY 2026. Hasilnya bagaimana? Itu dia. InsyaAllah. Baik, impian tersebut juga, terima kasih Tuan Haji. Impian tersebut ataupun resolusi tersebut juga kita dukung dengan jayanya dan harapan kami juga supaya resolusi ke-12-12-nya dapat dijayakan insyaAllah. Amin. Dan akan dikembali semula kepada ekonomi ummah sebenarnya insyaAllah. Saya tak lupa untuk saya ucapkan terima kasih kepada Bernafa, Encik Arif dan Puan Natasha. Sama-sama. Atas sesi ini. Terima kasih. Baik. Okey, 2026 nanti kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Panjang umur, Kita akan get back balik dengan resolusi ni tadi. Bagaimana pencapaiannya. Okey, apa Kemungkinan tahun depan apa yang boleh buat ialah kita adakan satu sesi tengah-tengah lah. Mid review. Saya setuju juga tu. Mid review. Okey. Panjang ni kerjasama kita ni. Yang dengan Tuan Haji ni. Gandingan tadi. Pak kata Tuan Haji awal tadi. Apapun Tuan Haji, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Yang berusaha Tuan Haji Encik Amir Ali bin Wali Muhammad yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Ketua Pengarah YAPIM kerana bersama dengan kami dalam program Temu Bual Radio waktu ini. Sekali lagi terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kasih. kembali. Dan kepada anda terus bersama kami di Bernama Radio. Untuk anda. Temu Bual Radio.